Ini doa nak elak sesat atau disesatkan. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla. Ingat perkataan sesat? Tuan-tuan ingatlah. Rangkap pertama doa. Ya Allah, aku berlindung daripada sesat atau disesatkan. Dah? Au azilla au uzalla. Aku berlindung denganmu daripada kegelinciran atau aku digelincirkan oleh orang. Dijatuhkan. Naik basikal kan, orang tolak ke, orang letak batu ke, apa ke, tergelincir atau digelincirkan. Jalan kaki, hiking tu, tergelungsur ke bawah. Minta lindung dengan Allah daripada kegelinciran. Okey? Dan aku berlindung denganmu daripada kegelinciran atau digelincirkan. Jadi keyword yang kedua apa dia? Tergelincir. Orang Kedah kata, tergelincir. Terpesong. Okay. Sesat, tergelincir. Kemudian yang ketiga, au azlima au uzlama. Daripada aku menzalimi. Ya Allah, aku nak keluar rumah. Lindungilah aku daripada aku buat zalim. Maknanya keluar-keluar ni janganlah lagu kucing. Janganlah lagu lembu. Yang dekat KL tu, KL ke mana tuan? Yang kereta Estima ke apa? Langgar babi. Mati babi tu, kesian dia babi. Udah le babi, dilanggar pula. Mati dia kena langgar. Maknanya apa? Ya Allah, ataupun dia parking kereta, langgar kereta orang. Namanya zalim kan? Maka ya Allah, aku berlindung denganmu daripada apa jua perbuatan aku zalimi orang. Au uzlama, ataupun perbuatan aku dizalimi. Maknanya aku keluar ni, ya Allah, selamatkan aku daripada apa-apa bentuk orang cuba zalimi aku. Kan? Kita keluar, ada je orang tak suka, ada je orang dengki. Au azlima au uzlama. Dah. Bismillah. Au ajhala au yujhala alayya. Okey? Ataupun aku membodohkan orang, maknanya aku buat kerja bodoh kat orang. Kerja bodoh macam mana tuan? Buat prank kat orang ke, buat bergurau curi. Maknanya aku keluar ni, ya Allah, jangan sampai aku buat kerja bodoh. Macam itulah bahasanya. Jangan sampai buat kerja bodoh. Ataupun aku diperbodohkan orang. Tahu tuan diperbodohkan orang? Orang main-main kat kita. Kita keluar pergi ke pekan, tuan-tuan, orang main-mainkan kita. Orang tutup kita punya kereta parking dengan canvas. Kita pun cari mana aku punya ni? Tuan-tuan, Allah tu orang tarik. Maknanya kita dipermainkan dan diperbodohkan orang. Nabi ajar doa keluar rumah minta lindung daripada 4 benda. Pertama, sesat. Kedua, tergelincir. Ketiga, menganiaya orang atau dianiaya. Yang keempat, diperbodohkan orang atau kita memperbodohkan orang. Tuan-tuan, untuk hafal bahasa Arab dia, tuan-tuan ingat benda 4 ni jadi senang nak hafal. Allahumma inni a'udzubika minan adillah, sesat, adillah, udalla. Lepas tu azlima, uzlama. Azilla, uzalla. Nampak tak? Azilla, uzalla, azlima, uzlama, adillah, udalla. Yang akhir je lain. Yang keempat je lain. Nanti cara saya nak ngapal. Apa dia? Au ajhala au yujhala alayya. Ada alayya. Tu je lain. Faham tak? Nampak tak? Nak tulis je? Tak payah, no? Okay. Google. Ya. Haji, pasang waist pun saya sesat. Pasang waist pun sesat. Lagi tak pasang waist, yo waist kata orang Jawa, tuan-tuan. Oh, kalau ada orang Jawa faham, tuan-tuan. Yo waist. Haji maksud ya? Kalau tak pakai yo waist, habis terus, tuan-tuan. Yo waist. Lagilah. Google Map lagilah, tuan-tuan. Ada dekat dalam Facebook, tuan-tuan, dia orang share, tuan-tuan. Kereta tu pergi dekat rumah air. Rumah air. Sampai atas tu, jambatan yang kayu tu. Sebab apa? Sebab ikut Waze. Ya Waze, tuan-tuan. Waze habis. Ada yang termasuk dalam tasik. Pasal ikut lalu. Saya berapa kali tuan-tuan ikut Waze salah. Jalan mati.
Kan baru ni kita pergi ke mana? Botol tu kan. Nak pergi masjid kan. Sampai ke jalan hutan. Kan contohnya. Jadi tuan-tuan, jadi itu. Okey. Kadang-kadang itu pun boleh sesat. Okey. Atau kita disesatkan. Maknanya waste sesatkan kita lah tu. Okey. Tak macam orang tadi. Okey. Au udalla. Okey, baik selesai. Hadis yang seterusnya. Okey, hadis yang pertama, hadis doa keluar rumah tapi lagi pendek. Lagi pendek. Kalau dapat baca yang tadi, baiklah tuan-tuan. Saya cadangkan yang tadi ni baca keluar rumah, betul lah. Tapi kalau rasa tak hafal, keluar nak pergi melancong ke tempat yang jauh, pergi ke rentan negeri yang jauh, doa ni baca. Sebab kita tak tahu di negeri orang ni apa kejahatannya. Betul tak? Di tempat orang ni apa dia punya ragamnya, kita tak tahu. Jadi baca. Jangan sampai tak baca. Al-Ashir, hadis yang ke-10. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala yakni idza kharaja min baitih, siapa yang baca ketika dia keluar daripada rumah, baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Itu je. Dalam ni tak ada Al-Aliyul Azim pun tak ada. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dah. Itu je. Apa tuan-tuan fadilat dia? Kata Nabi, yuqalu lahu, akan dikatakan kepada orang yang baca tu. Okey. Contoh tadi keluar rumah keluar rumah ni daripada rumah tadi, saya keluar daripada parking tadi. Okey. Alhamdulillah, contohnya Allah bagi izin saya teringat baca ni. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Contohnya, apa tadi dikatakan kepada saya dengan izin Allah Taala? Kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Tadi alhamdulillah ingat. Tuan-tuan, dengan izin Allah. Apa dikatakan kepada saya? Ada yang kata malaikat kata kat saya, kat kita kalau kita baca. Hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu syaitan. Kamu telah diberi petunjuk. Kalau kita baca doa ni masa keluar rumah, akan dikatakan kepada kita, kamu dah dapat petunjuk. Wa kufita, kamu telah dicukupkan. Wa wuqita, kamu telah dipelihara. Maka syaitan pun menjauh daripada dia. Allahu Akbar. Pendek je Mahfuz bacanya, Haji Mahfuz. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Syaitan jauh daripada kita saat kita keluar rumah. Boleh? InsyaAllah. Senang. Yang ni lagi senang ya. Yang atas tadi susah sikit. Amalkanlah yang senang. Okey, amalkan yang senang. Tapi ingat Haji, kita ini jadi orang kena tak boleh berada dalam satu level yang sama sampai bila-bila. Kita kena upgrade diri kita. Macam saya lah tuan-tuan. Okey, saya mesti kena ada baca sesuatu. Kalau tak, pengisian saya sama aja. Apa yang saya sampaikan sama aja. Saya kena baca supaya saya kena upgrade otak saya ni. Maklumat saya kena upgrade. Okey, kena baca sikit. Kalau saya tak baca buka buku pun, saya kena buka Telegram ke, WhatsApp ke, grup yang ada ilmu. Okey, saya ada satu grup tu memang dalam tu semuanya ilmuwan-ilmuwan, saya je tak ilmuwan dalam tu, tuan-tuan. Jadi yang dia orang share ni semua benda-benda padu-padu, maknanya benda yang high level punya maklumat. Baiklah. Jadi kita baca, oh benda semasa sedang berlaku macam ni. Turki sedang buat, tuan-tuan, Turki sedang satukan negara-negara dan menggunakan bahasa Turki sebagai bahasa perantaraan. Tuan-tuan, kalau kita dulu bahasa Melayu menjadi bahasa perantaraan perdagangan dunia, lingua franca, betul Haji Mahfuz? Okey, di Melaka satu ketika dulu. Jadi orang yang datang daripada Yaman datang ke tanah Melayu, bila berniaga mesti bahasa Melayu. India datang ke sini berniaga cakap Melayu. Cina datang ke sini cakap Melayu. Hari ni terbalik. Kita pula kena cakap India, kena cakap Cina, kena cakap Inggeris. Maknanya bahasa kita dulu pernah menjadi bahasa dunia. Satu ketika dulu. Nampak tuan? Dia satu martabat pada waktu dulu. Tuan-tuan, Turki sedang bergerak ke arah itu. Sekarang ni. Beberapa negara yang dia buat joint venture untuk dibawa gunakan bahasa Turki. Contoh. Jadi, adalah grup-grup macam tu tuan-tuan yang kita masuk untuk dapatkan maklumat. Maknanya kita kena selalu upgrade. Kalau dulu dah 5 tahun kita amalkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, jangan berhenti kat situ. Azam tahun depan nak hafal doa yang panjang ni pula. Faham tak? Maknanya amal kita ada upgrade. Okey, upgrade. Kalau kita dah duha selama 10 tahun 2 rakaat, ambil tahun ke-11 buat 4 rakaat. Contohnya macam tu.
Okey, jadi jangan biarkan orang beriman itu dia berada dalam satu level yang sama. Okey, dalam level yang sama. Okey. Saya tuan-tuan kalau tak bertambah sesuatu, saya rasa macam bodoh. Bukan bodoh macam mana? Saya kalau bagi pengajian kat orang kan, saya rasa walaupun masjid tu masjid tempat lain, tapi kalau saya bagi sama tu saya rasa macam teruk betul aku ni, macam tak ada benda baru je bagi kat orang. Faham tak? Macam tak ada maklumat baru je bagi kat orang. Tu saya rasa macam tu. Saya rasa. Jadi saya kata mesti ada yang lain daripada orang ini. Mesti kena lain daripada ini. Caranya kena baca. Pasal kita orang yang beriman, dia apa tuan-tuan? Lagu tu apa sebut? Hari ini lebih baik dari semalam lagu ni saya hafal waktu zaman Akil Hai. Tuan-tuan kenal Akil Hai tak? Zaman Akil Hai dulu masa dia hijrah tu, lagu dia antara lagu yang jadi fenomena. Dan saya membesar juga dengan lagu dia. Okey, jangan buang masa, siapa kata Islam tidak boleh? Kita ada Allah Maha Kuasa, kita punya kuasa tenaga, umat Islam sentiasa boleh. Itu lagu Akil Hai dulu yang dipopularkan balik semula. Jadi lagu-lagu ni jadi semangat. Sampai masa belajar pun kita kata umat Islam harus cemerlang, hari ini lebih baik dari semalam. Suara saya tak sedap lah macam dia tuan-tuan. Tapi isi kandungan lagu dia tu, dia jadi serapan kepada kita punya panduan. Okey. Kadang-kadang lagu ni ada potensi juga tuan-tuan untuk ubah diri seseorang. Sebab tu tuan-tuan tengok orang yang minatnya lagu rock kapak, karakter dia lain. Orang yang minat lagu nasyid, karakter dia lain. Orang yang minat lagu lama, A.R. Rashid, Saloma, lagi siapa? Al-Azmi, Al-Azmi, and the gang tuan-tuan. Itu semua dia ada lain. Tuan-tuan tengok dia punya gaya pun dia nampak kemelayuannya lah. Orang lama punya cara lain, kerana dia adalah perwatakan. Dia adalah perwatakan. Nampak tuan? Orang yang dengar era lain wataknya dengan orang dengar Hakim. Betul? Betul. Okey, yang dengar Sinar FM lain dengan orang yang dengar era. Yang dengar Klasik FM lain, tuan-tuan. Dan Nur lain, tuan-tuan. Dia ada kecenderungannya masing-masing. Jadi, tuan-tuan, salah satu lagu yang disebutkan dalam nasyid tersebut, umat Islam harus cemerlang, hari ini mesti lebih baik dari semalam. Macam itulah kita, jangan sampai level ilmu kita, level amal kita statik sepanjang tahun. Tak, tahun depan kena lainkan sikit. Okey, kena lainkan sikit. Ada pertambahan sikit. Okey, jangan sama. Selesai hadis yang terakhir. Okey, hadis yang terakhir. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana akhawani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. Okay. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, adalah dahulu pada zaman Nabi dua orang saudara. Haji Datuk tengok terjemahan dia. Tepat tak dengan saya terjemahan? Adalah dua orang yang bersaudara pada zaman Nabi SAW. Satu daripadanya datang kepada Nabi SAW dan yang satu lagi itu pergi bekerja. Faham tuan-tuan? Ada dua orang saudara. Okey? Dua orang saudara, katalah bahasa kita adik-beradik. Okey? Yang satu ni datang kat Nabi menuntut ilmu. Okey, datang kepada Nabi menuntut ilmu. Okey. Datang kepada Nabi menuntut ilmu. Jadi dia dapatlah ilmu daripada Nabi. Satu lagi ni kena pergi kerja. Jadi tak dapat menuntut ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat menuntut ilmu. Tuan-tuan, lalu orang yang pergi kerja ni mengadu kat Nabi, ya Rasulullah. Macam mana ni? Aku nak juga duduk majlis ilmu. Nak juga dengar wasiat Nabi, nak juga dengar pesanan Nabi, tapi kena kerja. Nampak tuan-tuan? Sebab kerja-kerja. Tuan-tuan, lalu Nabi SAW kata apa? La'allaka turzaqu bih. Kalau saya terjemahkan, semoga engkau dapat rezeki dengan orang yang menuntut ilmu tadi. Terjemahan tuan-tuan apa ditulis?
Dan semoga engkau dapat rezeki dengan sebab dia datang majlisku ini. Faham tuan maknanya apa? Dua orang bersaudara, masing-masing ada keperluan hidup. Kan? Ada keperluan hidup. Ada keperluan hidup. Jadi dia kata yang satu ni dapat ikut majlis Nabi. Yang satu lagi menanggung kehidupan, kerja. Jadi dia pun rasa macam, ya Allah, aku kerja tak dapat ilmu yang Nabi ajar. Nampak tuan? Lalu dia datang kat Nabi, dia adu, ya Rasulullah, macam mana ni? Aku bekerja, tapi dia tak bekerja, maknanya aku kami tanggung hidup bersama. Tapi dia dapat ilmu dan aku kena bekerja. Nabi kata apa? Semoga dengan dia yang datang majlis ini, kamu dikurniakan rezeki. Rezeki di sini tuan-tuan, Allahu alam hakikat maknanya apa yang Nabi maksudkan. Tapi kita boleh faham apa dia. Mungkin kamu pergi kerja yang dapat rezeki itu sebab orang ini datang ke sini. Kamu nak tanggung dia sekali kan? Faham tak? Kamu nak tanggung dia sekali kan? Allah mudahkan kamu rezeki. Ataupun Allah boleh bagi kepada kamu rezeki kebaikan dengan dia ini sebab kamu menanggung dia, kamu berkongsi pahala dan fadilat yang sama. Faham tak tuan-tuan? Sebab itu saya ada orang datang kat saya, Ustaz, saya rasa saya nak berhenti kerja lah. Saya nak duduk je, pergi sana sini majlis ilmu sana. Saya kata jangan. Dia mesti diseimbangkan di antara keperluan hidup dan juga tuntutan di dalam hidup. Yang menuntut ilmu ini tuntutan dalam hidup. Tetapi juga perlu ada satu side sebagai menampung keperluan dalam hidup. Nampak tuan? Okey. Kalau dia kata, Ustaz, saya nak tinggalkan semua kerja ini, saya nak pergi duduk di sini. Saya kata boleh. Kalau keperluan hidup kamu ada yang nafkah itu dijalankan, silakan. Kalau kemarin kamu dah buat simpanan, dah settle, dah baik, dah cantik, dah boleh hidup 20 tahun sampai kat mati, okey, tak apa. Tapi kalau tak ada, kerana nanti kamu akan menzalimi tanggungan kamu pada nafkah. Nampak tak? Kamu kena bekerja. Tuan-tuan, itu satu. Poin yang kedua, makna yang kedua yang saya boleh faham daripada hadis ini, apa dia? Kamu yang pergi kerja, sebab kamu pun menanggung dia, kamu dapat fadilat yang sama macam dia datang. Dapat. Tuan-tuan, kisah yang diceritakan oleh guru yang mulia, iaitu Syekh Hisham Al-Burhami daripada Syria. Dia cerita sendiri. Dia kata satu masa di Syria ni cerita betul, dia kata bukan cerita bohong. Satu masa dekat Syria ni, ada satu jenazah kematian. Satu jenazah kematian. Lalu digalilah kubur. Orang yang gali kubur ni, dia galilah kubur. Tuan-tuan macam biasa. Gali kubur. Tapi orang tak ramai hantar jenazah dia. Ada seorang wanita bersama dalam hantar jenazah itu. Macam biasalah, orang ingat macam biasa. Orang yang gali kubur ni digalilah. Gali macam biasa, gali. Masa jenazah nak dimasukkan, yang tukang gali inilah yang bawa turun. Jadi mak dia, mak jenazah ni ada kat tepi lah, perempuan ni ada kat tepi. Macam biasalah, dia ikut jenazah, tengok anak dia dikebumikan, anak dia mati. Dalam bahasa Arab, penggali kubur ni dalam bahasa Arab namanya hafar. Nama dia apa? Hafar dalam bahasa Arab. Penggali kubur, hafar dalam bahasa Arab. Penggali kubur ni pun nak sambutlah mayat daripada bawah. Sambut mayat, letakkan ke bawah. Ketika dia letakkan mayat, dia rasa suasana kubur berubah. Bukan dalam kubur, tapi dia rasa dalam taman daripada taman-taman yang indah. Tuan-tuan, ini yang orang beriman kena percaya ni. Ini cerita betul. Ketika dia angkat mayat tu, bawa masuk, letak je mayat, dia rasa suasana berubah. Bukan tanah lagi dah. Dia rasa berada di dalam satu taman-taman yang sangat indah. Dia pun terkejut, apa berlaku ni? Aku kat mana ni? Dia letak. Dia selesaikan pengumian. Dia pun naik atas. Dia timbus. Dia rasa pelik. Alah, macam apa ni? Apa berlaku ni? Tak faham. Jadi bingung dia. Siapa orang ni? Dia buat amalan apa? Macam mana boleh jadi begini? Pelik dia. Tak apalah tuan-tuan. Selang tak berapa lama, ada lagi jenazah kematian. Dia gali lagi. Macam biasalah kerja dia tuan-tuan. Dia gali lagi. Lalu dia turunkan jenazah itu. Dia turunkan jenazah ini. Jenazah itu berlaku keadaan yang sama. Dia letak aja, suasana kubur dalam tu berubah. Pasal dia letak lubang tu sebelum dia timbus.
Berubah, dia rasa taman-taman yang sangat indah daripada taman-taman yang sangat-sangat menjadikan dia terujung. Dia pelik. Waktu ni dia tak boleh sabar. Orang wanita yang datang pada jenazah yang kedua, sabar wanita jenazah yang pertama, yang iring jenazah tadi. Dia kata, ya Sayyidah, Puan, kali ni saya nak tanya satu soalan. Siapakah jenazah pertama yang Puan hantar? Dan siapakah jenazah kedua yang Puan hantar? Demi Allah, tolong cakap dengan saya. Tolong cakap dengan saya. Dia kata, kenapa kamu nak tahu? Dia kerana aku melihat pada keduanya ini sesuatu yang sangat berbeza dan mengujakan. Kubur mereka ketika aku masuk menjadi berubah taman daripada taman-taman syurga. Maknanya indah sangat, seperti taman yang sangat indah. Lalu katanya apa? Dia kata, adalah yang mati pertama itu adalah anakku. Anakku ini adalah seorang penuntut ilmu. Itu je. Anakku penuntut ilmu. Tuan-tuan, fahamlah penggali kubur ini bahawa penuntut ilmu Allah muliakan sampai kuburnya itu diubah Allah menjadi taman syurga. Baru masuk, berubah dah siap. Adapun yang kedua adalah adik-beradiknya atau abangnya. Dia ini bukan penuntut ilmu, tapi dialah yang biaya pengajian adiknya ini dalam menuntut ilmu. Faham kan? Sejak itu, penggali kubur ini terus pergi menuju ke satu masjid. Masuk ke dalam masjid itu, dah tua dah. Dia kata, Tuan Syekh, saya nak menuntut ilmu. Ha? Kamu dah tua dah? Dia kata, tak apa, saya nak menuntut ilmu. Dia mula menuntut ilmu bahasa Arab dengan menghafal matan Ajrumiyah. Tuan-tuan, dia nak kemuliaan macam budak yang mati itu. Tak cukup dengan itu. Orang yang bantu orang menuntut ilmu pun dapat yang sama. Maknanya dia kata, hebatnya menuntut ilmu sampai orang yang biaya penuntut ilmu pun dapat kemuliaan yang sama. Sejak itu dia bertekad, walaupun usianya dah tua, dia pergi menuntut ilmu. Dia baca kitab matan Ajrumiyah, hafal. Tuan-tuan, kesungguhannya sebagai penggali kubur, menuntut ilmu pada usia yang tua, akhirnya beliau jadi seorang ulama yang terkenal. Digelar dengan nama Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Syekh Abdul Rahman, penggali kubur. Masjid dia ada sampai ke hari ini. Masjid itu ada dan terkenal oleh si penggali kubur. Anak-anak keturunannya, ulama-ulama. Hujungnya ada gelaran Haffar, penggali kubur. Faham tak? Katalah dia ada anak namanya Abu Bakar. Abu Bakar bin Abdul Rahman Al-Haffar. Katalah ada cucu namanya Zaid. Zaid bin Abu Bakar bin Abdul Rahman Al-Haffar. Kekal nama itu. Si penggali kubur yang menjadi ulama sebabkan peristiwa dalam kubur oleh dua lelaki tadi. Tuan-tuan, apa makna dia? Menuntut ilmu suatu yang mulia. Membiayai orang menuntut ilmu berkongsi kemuliaan yang sama walaupun dia tak menuntut ilmu. Nampak tuan? Maknanya apa dalam hadis Nabi kata apa? Semoga rezeki kamu Allah bagi dengan sebab kamu izinkan dia pergi menuntut ilmu. Macam itulah tuan-tuan, kadang-kadang kita suami kan, kita bagilah izin dekat isteri kita. Kadang-kadang kita malas nak pergi mengaji. Kita kata tak apalah yang kamu pergilah. Abang tak pergi, kamu pergilah tak apa. Macam tu. Izinkan pergi. Kuliah duha dan sebagainya. Ataupun terbalik. Kan? Kadang-kadang ada jenis isteri yang tambat suami. Tambat cinta tak apa tuan-tuan. Ini tambat tak bagi keluar rumah. Asyik keluar je. Mesyuarat. Kuliah. Izinkan. Kerana mungkin keizinan kita kepadanya pada menuntut ilmu, tuan-tuan, akan memberikan kepada kita rezeki daripada Allah, akan rezeki kebaikan. Kita tak tahu. Nah, tapi kalau dia pergi menuntut ilmu lain tu tak tahulah tuan-tuan. Itu jangan tanya saya lah. Kok dia menuntut ilmu lain ke? Ngaji mahfuz kan? Itu cerita lain. Ini cerita ilmu betul tuan-tuan. Ilmu kitab Quran, ilmu hadis, ilmu fiqh. Okey tuan, ilmu-ilmu yang baik ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, inilah kemuliaan penuntut ilmu. Bukan itu saja, kemuliaan orang yang membantu penuntut ilmu. Subhanallah. Jadi semoga ia menjadi suntikan semangat kepada kita untuk terus menuntut ilmu ataupun memudahkan urusan orang untuk menuntut ilmu. Tuan-tuan, kalau jumpa ada anak-anak orang Islam yang tak cukup duit nak belajar, tuan-tuan tajalah dia belajar.
Kan? Yang masuk universiti, taja yuran semesta dia kalau tak mampu, kalau kita mampu buat. Kerana kemungkinan kita dapat menumpang fadilat dia menuntut ilmu. Syaratnya kita tengok dia betul ada talent. Orang yang belajar sungguh-sungguh. Kalau duduk jenis main rempit sana sini tak payahlah, tuan, rugi je. Okey, kita tengok otak ada cerdik. Semangat bagus tapi miskin, tak mampu nak tanggung yuran. Tuan-tuan tajalah. Ada anak-anak yatim, tuan-tuan, berapa ramai anak-anak yatim yang otaknya brilian. Tak pergi international school, tak masuk. Tapi otak dia brilian. Dengar satu boleh hafal. Boleh faham ini, suka baca surat khabar. Otaknya level A, tapi anak yatim. Fakir miskin, tak ada duit. Akhirnya dia terpaksa kerja warung. Kerana nak bantu keluarga. Kalau kita jumpa orang macam ni, tuan-tuan, taja dia belajar. Taja dia belajar. InsyaAllah kita dapat berkongsi kebaikan seorang penuntut ilmu. InsyaAllah. Tuan-tuan. Wallahu alam. Sekadar itu saja. Soalan tidak dapat dibuka kerana saya ada kelas. Okey. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saya pun tuan-tuan alhamdulillah insyaallah ini azam saya. Yang saya sebut ni saya cuba buat sendiri. Saya di pondok saya di Johor, alhamdulillah kita sedang bangunkan asrama. Okey, saya punya plan saya tahun depan saya akan ambil 5 orang anak yatim yang boleh belajar, yang sungguh belajar. Kita akan letakkan dia, kita akan biaya dia sepenuhnya tanpa sebarang apa yuran untuk dia belajar sampai ke peringkat yang saya dah susunkan.